أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Fungsi datang, seluruh ahli jawatankuasa dan pegawai Masjid Bandar Universiti, sekalian asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya diberikan kepada kita kelapangan masa untuk duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga ilmu yang kita perolehi diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya suka nak bawa tajuk Al-Quran sebagai penawar, kerana di antara kita ni ada masalah dari segi penyakit. Kalau penyakit sakit demam, kita boleh jumpa doktor minta ubat. Ini penyakit yang sebaliknya, penyakit yang tidak dapat dikesan oleh doktor-doktor. Yang dapat dikesan adalah pengamal perubatan Islam. Dan perubatan ni banyak yang kita dianjurkan, iaitu berjumpa dengan salah seorang pengamal perubatan Islam yang menggunakan kaedah ruqyah syar'iyyah. Sebab dalam perubatan ilmu-ilmu gaib, misteri-misteri ni, mistik-mistik ni, ada juga selain daripada pengamal perubatan Islam, yang mudahnya kita panggil bomoh, dukun, yang tidak menggunakan ayat Al-Quran, yang menggunakan mantra-mantra yang tidak difahami oleh pesakit sendiri. Kita tak tahu apa yang dibacanya. Kalau pengamal perubatan Islam, mereka menggunakan ayat Al-Quran, dan dalam konsep kaedah ruqyah ni, mereka akan membaca ayat Al-Quran secara jahar, baru kita tahu ini ayat Al-Quran. Ataupun doa-doa yang hasil daripada, yang sabit daripada hadis, doa Nabi
doa Jibril ketika ruqyahkan Nabi. Sebab itu salah satunya kita tengok yang kita katakan ruqyah dalam Islam ini mesti kena jahar. Kerana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, baginda diruqyahkan oleh Jibril. Malaikat Jibril yang ruqyahkan. Kalaulah misal kata malaikat Jibril ruqyahkan dalam keadaan sir, suara yang perlahan ataupun dibaca dalam hati atau sebagainya yang tidak mengeluarkan suara, sudah pasti doa tersebut tidak termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bukti yang menunjukkan apa ruqyah ini mesti kena jahar. Itu yang sebaiknya, supaya tidak menimbulkan keraguan bagi pesakit. Kalau pesakit tanya, ni ayat apa? Kita boleh bagi tahu. Ayat ni dalam surah ni. Kalau kita baca secara perlahan, nanti ditanya, baca apa? Adalah. Mana boleh bagi tahu? Tak boleh. Sebagai contoh, apabila Rasulullah sakit, malaikat Jibril baca, ruqyahkan Nabi. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqik. Dan juga ada doa yang Nabi baca untuk ruqyahkan kepada orang lain. Tengok dalam Sahih Bukhari. Allahumma rabban nas azhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Dan apabila Nabi menziarahi orang sakit, Nabi baca doa juga. Ketika mana sahabat Nabi yang bernama Sa'dan sakit, Nabi baca. Ni doa ni, apa hadis diceritakan oleh sahabat. Ketika mana Rasulullah datang menziarahi sahabat yang sakit, Nabi membaca, Allahumma shfi Sa'dan. Wahai Allah, sembuhkanlah Sa'dan ni. Nampak tak? Maknanya ini bukti yang menunjukkan ruqyah itu yang yang dibawa oleh pengamal perubatan Islam mesti dibaca dengan jahar. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tengok dalam kitab ni banyak surahnya, banyak ayat-ayatnya, tapi saya ambil yang penting saja. Yang pertamanya, pengubat segala penyakit. Ini mesti tuan-tuan nak tahu apa ayat dia. Apa ayat pengubat segala penyakit? Kecuali matilah. Kecuali mati, kecuali nak minta muda lagi tak ada lah. Kecuali nak minta umur dah 50 nak minta jadi 30 tak boleh lah, tak ada. Sakit demam ke, diganggu oleh jin syaitan ke, inilah satu ayatnya, iaitu suratul Fatihah. Semua tahu, semua orang tahu suratul Fatihah ni, kerana surah Al-Fatihah ini selalu dibaca. Ada tak yang tak tahu surah Fatihah? Mustahil. Semua tahu. Cuma dari segi betul tak betul, itu bab lain. Tapi tahu suratul Fatihah. Inilah ayat, iaitu satu surah yang Nabi kata pengubat segala penyakit.
Suratul Fatihah. Baik, kita tengok cerita sikit kisah. Telah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahawa satu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita pada satu hari dia dalam perjalanan dan dia singgah di sebuah perkampungan. Kalau tengok pada tafsir yang mendalam, perkampungan Arab Badui. Kalau sini kita panggil macam orang asli lah, orang yang asal. Orang Arab, orang asal Arab Badui. Baik, tiba-tiba seorang budak ni, dia pergi kepada rombongan ni tadi, rombongan sahabat ni tadi, dia tanya, siapa di antara kalian yang pandai ruqyah? Sebab Tok Batin tak ada, Tok Batin kami tak ada sekarang ni. Ketua kampung kami kena apa? Dia kena segat binatang berbisa dan sekarang tengah menderita sakit. Siapa boleh? Jadi Abu Sa'id ni dia diamlah sebab dia tak tahu. Jadi bangunlah salah seorang di antara sahabat ni tadi dan dia pergi ruqyahkan. Abu Sa'id ni terpinga-pinga. Tak tahu pun dalam rombongan ni ada yang pandai ruqyah. Masuk dalam hadis ni diceritakan. Tak tahu pula. Jadi dia tanya pada lelaki ni, kamu tahu ke ruqyah ni? Macam mana nak ruqyah orang sakit ni? Jadi lelaki tu jawab, tak. Lagi pening. Tak tahu ruqyah, tapi dia bangun dia pergi ruqyahkan. Dan bila dia ruqyahkan ketua kampung ni, sihat, sembuh. Jadi lelaki ni jawab, aku tak tahu, melainkan aku baca Ummul Quran, iaitu Suratul Fatihah. Jadi apabila dah sembuh, ketua kampung ni bagilah hadiah kepada mereka sebanyak 30 ekor kambing. Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah, dapat hadiah 30 ekor kambing. Siapa ada landak kambing? Boleh cuba ruqyah kat dia. Mana tahu dapat kambing? Baik. Lalu Abu Sa'id ni cakap, aku tak nak tanggungjawab apa-apa. Sekarang 30 ekor ni kita jangan usik, kita bawa jumpa dengan Rasulullah. Jadi dibawa jumpa dengan Rasulullah. Jadi Abu Sa'id ni pun cerita pada Rasulullah keadaan yang berlaku. Jadi Rasulullah tanya balik, apakah laki tu tahu yang tadi yang ruqyah tadi, salah seorang lelaki yang ikut sahabat ni tadi, apakah dia tahu surah Al-Fatihah itu satu ayat ruqyah? Dia tahu tak? Jadi selepas pada itu Nabi kata, bahagikan hadiah ni tadi, 30 ekor ni bagikan, termasuk bahagian aku, Nabi kata. Jadi maknanya dalam hal ni ada dua. Yang pertamanya tentang surah Al-Fatihah. Kita sakit apa sekalipun boleh ikhtiar. Yang pertamanya kita buat sendiri, baca Al-Fatihah. Oh ustaz, tak boleh, saya buat 30 kali tak mahu pun, tak jadi pun. Bila tak jadi tu, jangan kita kata Al-Fatihah tu tak berkesan. Yang tak berkesan tu kita tengok dulu, kita baca Fatihah tu betul tak? Yang pertamanya, yang pertama, bila kita nak mengubat diri sendiri ataupun mengubat orang lain, yang pertamanya kena ikhlaskan hati.
Nak buat itu kerana Allah Ta'ala. Hanya semata-mata mencari keredaan Allah, bukan menanti upah. Ini yang pertama kena betul. Kita nak rawat diri kita, kita kena ikhlaskan hati kita untuk mencari keredaan Allah. Bila dah baca tak jadi juga, cek bacaan kita, betul tak makhrajnya, betul tak sifat huruf yang kita sebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana boleh? Tu kesalahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ta? Kan nasta'in barulah betul. Dan hanya kepada engkau jualah kami memohon pertolongan. Jangan ditukarkan ta kepada ta. Ni kesilapan-kesilapan. Kena perbetulkan. Kerana ulama Al-Quran berkata, Imam As-Sayuti berkata, dalam 114 ayat 114 surah ini, Al-Fatihah wajib dibaca dengan betul. Yang lainnya sunat. Kenapa wajib? Kerana dia termaktub dalam rukun solat. Kalau bacanya tak betul, solat tak sah. Rukun solat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Kena betulkan. Cara betul nak? Tak boleh Ustaz, dah lama daripada dulu to'in. Kenapa tak sebut ta'un je? Kenapa to'in? Senang aja. Kaedah mudah. Duduk diam-diam. Nasta'in, 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 nasta'in. Buat banyak kali. InsyaAllah nanti dia akan jadi betul. Nasta'in. Tengok kesalahan-kesalahan bacaan. Sebab tu kalau ikut pada almarhum Tuan Guru Harun Din, Dr. Harun Din, nak belajar ruqyah kena tahu baca. Sebab nak ruqyah orang kena tahu baca. Tak tahu baca macam mana nak ruqyah orang? Bukan kata nak ruqyah orang, ruqyah diri pun tak boleh. Kena tahu baca. Alhamdulillah. Ala mana boleh ala? Lam tu bukan qalqalah. Kena betulkan. Siratal ladzina an'am. Nun bukan qalqalah. Kalau sedikit tak apa, jangan sampai jelas. Siratal ladzina an'am tak boleh. Betulkan. Siratal ladzina an'am. Tahan lidah. An'am ta'alaihim ghairil maghdu. Ghain bukan qalqalah. Ghairil maghdu. Ghain di sini dia punya makhraj. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan maghdu tak boleh, tak betul. Jadi kerana itu sebab-sebab, di antara sebab kita baca Fatihah buat pada air tak jadi. Jangan kata surah Fatihah yang tak berkesan. Surah Fatihah pengubat segala penyakit. Baik. Yang keduanya berkenaan dengan upah. Dan dalam hadis ini juga dia ambil satu pendekatan, dibuat istinbat hukum. Boleh tak bila kita jampi orang kita ambil upah? Boleh tak? Dalam hadis ni juga boleh. Tapi janganlah kita ambil upah tidak kena dengan perubatan. Sebab sepanjang saya buat perubatan ni,
ada orang cerita, tak pergi sini orang ni, saya buat sini nak buat pagar rumah minta sampai 7-800. Saya ingatkan nak buat pagar rumah yang betul dulu lah. Rupanya nak buat pagar rumah, apa mahal sampai 7-800? Apa barang yang dia pakai? Garam kasar, ladi hitam. Garam kasar berapa lori dia nak pakai? Nampak? Kita belajar ilmu Allah, ikhlaskan hati kerana Allah untuk mengubat orang. Jadi janganlah menekan orang yang tengah sakit. Orang tengah sakit kadang-kadang belum tahu dia mampu, tak pasal-pasal pula kena berhutang pula sebab nak buat pagar rumah. Daripada dia bagi pada orang tu pagar rumah, baik dia buat pagar rumah dia sendiri. Senang je tuan-tuan, pagar rumah. Saya bagi satu tip, bukan susah. Tuan-tuan duduk tengah-tengah rumah tu, baca ayat kursi. Baca ayat kursi 3 kali. Lepas tu baca 4 kul. Lepas tu pergi pada penjuru rumah, azan. Habislah lepas ni. Tak boleh cek modal lah. Rahsia dah buka. Tak. Saya belajar bukan nak sembunyi, bukan nak cari apa, nak cari nama ke, bukan nak cari bayaran upah orang, tak. Baca, duduk tengah-tengah, baca ayat kursi 3 kali, baca 4 kul, pergi penjuru rumah. Bermula daripada depan. Pagar depan tu penjuru rumah, ambil keliling, pusing ikut pusingan tawaf. Azankan sekali. Penjuru ni azan sekali, pergi belakang azan sekali, insya-Allah. Itu je. Garam dengan lada hitam bukan pagar rumah ke Ustaz? Tak. Kalau apa yang saya belajar lah, itu untuk pulihkan rumah. Sebab tu kalau tuan-tuan ada gangguan, jangan tahu. Pulih dulu rumah. Pulih dulu tuan rumah, pulih dulu rumah. Dah pulih baru pagar, baru betul. Jangan kita tengah sakit, rumah pun dalam keadaan terganggu, terus pagar. Yang di dalam tak boleh keluar. Bila benda harus tu ada di dalam, tak boleh keluar, terperangkap, dia akan mengaruk lah lagi. Ni satu kesilapan yang kita buat. Jadi ni satu ilmu, mungkin ni satu ilmu yang bermanfaat, boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil tahu. Bukan nak mengajar tak, nak kongsi je. Kalau mengajar, nanti saya kena ambil upah seorang-seorang. Boleh ambil upah seorang-seorang. Nak kongsi ilmu. Jadi kalau tuan-tuan ada ni, jangan gelisah. Kalau ada ahli keluarga yang terkena ganggu, histeria ke apa ke, ni Al-Fatihah buat dulu. Al-Fatihah buat dulu Al-Fatihah. Sebab fadilat Al-Fatihah ni bukan semata-mata apa dibaca dalam solat saja. Setiap apa pun dibuka dengan Fatihah. Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Besar kelebihan Al-Fatihah ni. Tapi nak dapat macam mana, kita nak tahu benda ni rasi, jadi tak jadi. Yang pertama tadi, ikhlaskan hati untuk mencari keredaan Allah. Yang kedua, cek balik. Kalau tak jadi, cek balik bacaan, betul ke tidak. Yang ketiga, tawakal. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, buat-buat, baca pun tak jadi, Allah Ta'ala belum izinkan lagi. Sabar, buat lagi. Sebab apa? Kalau tak, takut-takut nanti kita jadi ujub.
Aku buat macam ni tu jadi. Dah riak, ujub. Ini ujian Allah Ta'ala. Buat. Sekurang-kurangnya bila kita buat, kita akan rasa kurang sedikit kesakitan tu. Baik. Yang pertamanya surah Al-Fatihah. Yang keduanya iaitu ayatul kursi. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi. Baca ayat kursi. Sebab ayat kursi ni dia punya fadilat dia, kalau kita tengok apa sejarah turunnya ayat kursi ni, hebat. Sejarah turun ayat kursi ni tiada tandingan dengan ayat lain. Ulama kata ini satu kemuliaan bagi ayat kursi yang Allah Ta'ala turunkan, wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam satu kisah dalam satu kisah yang mana pada satu ketika keadaan menjadi panas, sangat panas. Apabila Rasulullah duduk dengan sahabat ni, satu ketika tu memang terasa sangat panas, tak macam panas biasa. Jadi Rasulullah tanya pada sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa panas sangat ni? Jadi Rasulullah cakap, ni ayatul kursi turun. Ayat kursi turun daripada langit. Hebatnya ayat kursi ni diiringi 70,000 malaikat. Ni yang nak buat turun ayat kursi ni, 70,000 malaikat yang diketuai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ni hebatnya ayat kursi ni. Ayat lain malaikat Jibril sendiri yang buat turun, menjadi perantaraan menghantar wahyu kepada Rasulullah. Tapi ayat kursi 70,000. Bila turun ayat kursi, iblis, jin-jin ni semua ni tak senang duduk. Apa yang panas sangat ni? Dan diceritakan apabila turunnya ayat kursi ni, berlaku bumi menjadi panas dan gempa. Ni hebatnya ayatul kursi. Baik, kita tengok fadilat sikit je ayat kursi ni. Yang pertamanya, Rasulullah kata ayat kursi ini adalah penghulu ayat-ayat Al-Quran, dan barang siapa yang mengamalkannya akan terpelihara dia daripada balak bencana dan daripada gangguan syaitan, serta mendapat pahala yang besar. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari dan Muslim. Siapa baca ayat kursi ni, siapa yang amalkan ayat kursi ni, tak kiralah waktu bila sekalipun, tetapi dia istiqamah beramal dengan ayat kursi ni, Rasulullah kata akan terpelihara daripada dua. Yang pertama balak bencana, yang keduanya gangguan syaitan. Yang kena rasuk apa semua ni, semua gangguan lah ni, gangguan syaitan lah ni. Tak kira lah sihir ke, saka ke, semua daripada situ juga, daripada kelompok tu juga. Sihir-sihir apa, jembalang apa, mambang tanah, mambang kuning, mambang hijau, tu semua dalam kelompok tu juga. Jadi cara nak
menghindari daripada diganggu oleh makhluk-makhluk ni, ayatul kursi. Baca ayat kursi, amalkan ayat kursi. Sebab tu kadang-kadang apabila setengah-setengah pesakit, bila dibacakan ayatul kursi, dia akan panas. Dia akan rasa panas. Dia akan bertambah lagi histeria. Pasal apa? Pasal ayatul kursi ni, kepanasan ayat kursi ni dah berlawan dengan jin yang ada di dalam badan dia. Sebab tu dia rasa panas. Kalau baca ayat kursi tak ada apa-apa pun, insya-Allah tak adalah jin, tak adalah syaitan yang sihir ke saka ke, tak adalah, insya-Allah. Kadang-kadang jin ni pun pandai. Bila kita nak pergi mengubat, kita nak pergi berubat, kita sakit, nak pergi berubat, sampai depan ustaz, sampai depan ni, hilang sakit. Pasal dia dah keluar dulu. Jadi nak bagi, nak perangkap dia, baca ayat kursi. Biar dia panas. Sebenarnya bukanlah kita nak ni, tidak. Ilmu ni kita sendiri boleh buat. Kalau kita belajar dari peringkat ke peringkat. Yang pertamanya Al-Fatihah, yang keduanya ayat kursi. Kita sendiri boleh buat. Sebab apa? Ini melibatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baru-baru ni ada seorang berjumpa dengan saya. Dia tanya, "Ustaz, macam mana saya ada pergi satu tempat ni, tapi bukanlah niat saya nak berubat. Apa ahli keluarga saya pergi. Dia ajak sekali. Dia punya cara tak macam ustaz buat. Tak dengar apa yang dibacanya." Nampak tak? Menimbulkan keraguan. Saya cakap mula-mula senang je. Sebab dia kena berulang 3 hari. 3 hari berturut-turut kena ulang. Dia baru pergi hari pertama. Esoknya dia tanya siang. Saya cakap mudah aja. Kalau rasa was-was tak payah. Sebab apa? Ini pengalaman saya. Pengalaman saya apabila diruqyah oleh 2 tuan guru, iaitu almarhum Datuk Arundin dengan almarhum Ustaz Ismail Kamus. Semua jahar. Semua dibaca dengan jahar. Tidak dibaca dengan sir. Kita tak tahu. Dan almarhum ada memberitahu bila nak masa tu, ketika tu kami sekeluarga sakit. Bila nak baca ayat ni, baca kuat-kuat. Jangan baca dalam hati. Ni pesannya. Jadi kalau kita rasa was-was, tak payah saya cakap dengan dia. Jadi bila dia kata dia ceritakanlah. Dia ceritakan lepas pada tu dah habis berubat tu semua, dia cakap pada adik saya, nanti macam biasa lah ya, pengerasnya macam biasa lah ya. Mana mau macam itu, lain konsepnya. Yang pertama, kita tak payah sebut Darussyifaq ke Darussalam ke, kita belajar ilmu Allah, ikhlas untuk membantu orang yang memerlukan. Jadi jangan kita bebankan orang. Di mana keikhlasan kita? Ini dah masuk dalam kita mencari sumber pendapatan pula. Itu tak jadi. Kalau jadi, tak berapa ribu dia minta. Ni tak betul. Jadi bila live ni nak bagi tahu sikit lah. Mana-mana yang buat ngamal perubatan ni, kalau nak tolong orang yang sakit, janganlah minta pengeras yang melampaui batas.
Sekadarnya cukup lah. Jangan minta berlebih-lebih. Tak betul. Mana ikhlasnya kita? Bila kita belajar, kita buat cara macam tu, kita khianat dengan ilmu yang kita belajar. Itu tak boleh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhir sekali dia nak cerita tentang satu kisah berkenaan dengan ayat kursi ni. Ada seorang ni, dia pergi bermusafir. Ya? Ingatkan di depan cakap. Dia pergi bermusafir. Sampai satu tempat, dia nak cari tempat penginapan. Dia cari-cari tak jumpa. Adalah satu buah rumah ni. Jadi dia tanya pada jiran-jiran yang ada situ, siapa tuan rumah ni? Dia nak sewa untuk semalam, satu malam. Jadi banyaklah reaksi yang diterima daripada orang-orang yang berkata, rumah ni ada berhantu lah, itulah, inilah. Sampaikan dia jumpa dengan tuan rumah. Ya, tuan rumah pun kata macam tu. Ada penyewa sebelum ni duduk tak lama, dia pun cabut. Jadi yang lelaki ni, okey tak apa, saya nak duduk, biar saya duduk. Berapa sewanya? Jadi tuan rumah kata, tak apa, kalau betul nak sewa, kalau betul nak sewa semalam, duduk je. Dia tak ambil pun bayaran tu. Jadi bila malam tu dia duduk dalam rumah tu, dia dah rasa dah betul, memang ada benda yang mengganggu dalam rumah tu. Dia nampak kelibat. Dan apa yang dibaca? Ayat kursi. Bila dibaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jin yang ganggu dia pun baca juga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuba kalau kita tak cabut lagi keluar rumah. Wih, hebat. Dia boleh baca. Dibaca satu rangkap ayat sampailah pada ayat wala yauduhu hifzuhuma. Dia senyap. Dia tak dengar dah suara tu. Diulang banyak kali. Wala yauduhu hifzuhuma. Senyap juga. Wala yauduhu hifzuhuma. Diulang pun tak dengar dah. Dah tak ada yang suara mengikut. Jadi dia pun baca sampai habis. Bila dibaca sampai habis, biasalah sifat manusia ni, kadang-kadang kita pun ada rasa takut. Jadi yang lelaki ni ambil satu keputusan, duduk dekat satu sudut penjuru. Biasa kita, kalau kita takut pun kita duduk kat penjuru, supaya bila kita duduk penjuru, kita sana kita nampak, tengah nampak, sana nampak. Kalau duduk tengah-tengah, kita nampak depan, yang belakang tak nampak. Betul? Kita akan cari penjuru. Dia duduk di sudut. Bila dia duduk di sudut, dia pun terlena. Pagi esoknya, dia tengok tempat tu ada kesan terbakar. Nampak? Patutlah dia kata malam tadi ada bau, macam bau hangus terbakar. Dia tak tahu pasal gelap. Esok paginya dia nampak tempat yang dia duduk tu, kat sudut tu, ada kesan terbakar. Maknanya ni ayat kursi yang membakar. Sebab saya ada satu jiran dulu masa duduk di Kuala Lumpur. Dia kena rasuk. Jadi datanglah jiran-jiran yang lain ni baca Yasin. Apa dia jawab? Apa jenis dia jawab? Baca pun tak betul. Nampak tak?
Dia tahu baca tak betul. Memang betul baca tak betul. Tapi suruh dia baca, dia tak nak baca. Maknanya dia tahu. Sebab apa? Jin dan manusia ini sama saja sebenarnya. Tanggungjawab dia sama macam kita. Kita diciptakan untuk beribadat. Jin pun dicipta untuk beribadat. Inna khalaqnal insani wal jin inna khalaqnal jin wal ins wala Allahu akbar wala liya'budu. Inna khalaqnal insani wal jin la ya'budu. Baik. Illa liya'budu. Baik. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan beribadat kepada aku. Manusia ada Islam, ada kafir. Jin ada Islam, ada kafir. Sama juga. Yang ganggu manusia ni agak-agak jin Islam ke jin kafir? Tak tentu jin kafir. Apa beza jin, syaitan, iblis? Iblis ni dalam makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama sebelum wujudnya Nabi Adam, iblis lah. Iblis. Makhluk yang pertama bersama dengan malaikat. Dulu mereka ni duduk dalam syurga. Bila diciptakan manusia, yakni Adam, mereka engkar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Apabila diperintahkan kepada malaikat itu supaya sujud, iaitu memberi hormat kepada Adam, maka sujudlah, fasajadu, maka sujudlah malaikat ni tadi, illa iblis, kecuali iblis. Syaitan ni sifat. Syaitan sifat. Syaitan bukan makhluk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syaitan bukan makhluk. Syaitan sifat. Sebab tu siapa yang boleh jadi syaitan ni? Jin boleh jadi syaitan. Iblis dah tentu syaitan lah. Manusia boleh jadi syaitan? Boleh. Iblis dah tentu, kerana dia dah engkar dengan perintah Allah. Jin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang ini kita panggil jin Islam. Kalau jin yang engkar, jin kafir, ikut syaitan. Jadilah dia perangai syaitan. Manusia sama juga. Manusia Islam, yang kafirnya syaitan. Syaitan tu sifat. Syaitan bukan makhluk. Sebab apa kalau kita tengok syaitan ni, dia ada mufrad, dia ada jamak. Syaitan, syayatin. Dia boleh jadi tunggal, dan dia boleh jadi beramai-ramai kerana sifat dia. Iblis satu tunggal. Iblis tak ada jamak. Manusia pun tunggal. Cuma sifat yang berlainan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan di akhirnya saya dapat satu daripada guru saya yang lain tentang ayat Al-Kursi ini. Bagaimana cara nak mengamalkannya? Salah satunya dibaca ayat kursi ini sebanyak ketika mana kita jumpa orang yang kena histeria, kena rasuk tu. Bacakan ayat
kursi 11 kali pada air, baca air pada air tu, dan air itu disiramkan, dijiruskan kepada orang yang kena rasuk tu. InsyaAllah. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua kena baca betul-betul. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan akhir sekali, last, lepas ni tak ada dah, lewat dah. Saya nak bagi satu ayat mengikut daripada kitab yang selalu berlaku kepada kaum muslimat, iaitu berkenaan dengan darah istihadah. Selalu kadang-kadang datang haid lebih pada jangka masa. Kadang sampai 25 hari, kadang ada orang sampai berbulan-bulan keluar darah istihadah. Bila pergi hospital, doktor kata ni penyakit ni penyakit ni. Tak adalah nak kata 100% penyakit itu datang daripada gangguan, tapi memang secara lazimnya memang disebabkan gangguan. Ada gangguan. Baik, ayat dia nanti muslimin dan muslimat boleh cari, boleh buka dalam surah Hud ayat 44. Tulis dalam surah Hud ayat 44. Ayatnya berbunyi, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama' aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amr. Ni dalam surah Hud ayat 44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Yang maksudnya, dan setelah binasanya kaum kafir itu diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Dan ketika itu surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Ni ayat ni syifa, ayat penawar bagi orang yang wanita yang biasa kena darah istihadah. Ni amalkan ayat ni, insya-Allah. Ini untuk wanita saja, laki tak ada. Dan yang keduanya surah Al-Mulk ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Ni dua ayat ni untuk mereka khususnya kaum muslimat yang terkena darah istihadah. Ini darah haid yang melebihi jangka masa. Kadang kena 3 minggu, sebulan. Ni amalkan ayat ni, insya-Allah. Caranya macam mana? Ambil air letak, baca. Nak rasa dia punya kelebihan lagi, mulakan bacaan dengan Fatihah. Kalau ikut pada pelajaran banyak, tapi kita yang biasa-biasa ni, mulakan bacaan ruqyah itu dengan Fatihah. Baca Fatihah, bacalah surah tadi, insya-Allah. Lepas tu minum, insya-Allah. Dengan izin Allah, esok bangun dah tak ada dah, kering dah. Itu bermakna adalah gangguan-gangguan yang mengganggu. Kerana
kaum muslimat ini memang sering diganggu. Bukan kata sering diganggu oleh jin, tetapi sering diganggu oleh kaum manusia juga, lelaki. Itu memang sifat dia. Memang suka diganggu. Dan manusia ni, lelaki ni suka mengganggu. Kalau tak ganggu tak boleh. Tu dia. Yang pertama, Al-Fatihah baca betul-betul. Kerana Al-Fatihah penawar bagi segala penyakit. Yang keduanya, Ayatul Kursi. Kita dah tahu dah bagaimana kehebatan ayat kursi ni, kemuliaan ayat kursi ni nak turun daripada langit. Bagaimana? Siapa yang iring dia? Berapa ramai yang iring ayat kursi ni turun? Maknanya hebat. Kalau kita tak gunakan dia, salah besar. Maknanya kita tidak tahu ilmu tentang itu, kehebatan ayat kursi. Dan akhirnya yang tadi tu dalam surah Hud ayat 44 dan juga Al-Mulk ayat 30, untuk khusus untuk muslimat yang kena istihadah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah sampai di sini saja. InsyaAllah, jika ada kelapangan masa, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita dapat berjumpa lagi. Boleh kita berkongsi lagi ilmu tentang perubatan Islam menggunakan ayat Al-Quran saja. Ambil yang basic saja. Banyak ayat Al-Quran, banyak yang nak dibaca. Orang kena sihir, ayatnya macam mana? Orang sakit kepala, ayatnya macam mana? Orang sakit hati, ayatnya macam mana? Anak degil, ayatnya macam mana? Nak mudah hafalan, ayatnya macam mana? Ada yang anak-anak degil, bacakan surah Taha. Baca surah Taha, insyaAllah. Kalau tak tahu sangat, apa panik kadang-kadang kita rasa macam melawak lucu di pangkal ayat ni. Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Sad Alif Lam Ra Nun Qaf. Itu ayat syifa. Tuan-tuan tak tahu saya bagi tahu, tu ayat syifa. Baca ayat tu kalau tak tahu sangat. Nak ayat ni nak baca, tak nak menghafal ni letih. Ada ayat hafal dia itu. Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Sad Alif Lam Mim Ra Sad Qaf. Tu semua ayat syifa. Daripada mana dia dapat? Itu daripada Tuanku Datuk Harundin. Ni saya dapat direct dengan dia. Saya bukan pelajar Darul Syifa, saya bukan berdaftar, tetapi saya ambil ilmu sikit-sikit dengan direct dengan almarhum Tuan Guru. Itu salah satu ayat syifa. Jangan kita rasa ustaz ni buat dulu. Nak tahu berkesan tak berkesan, yang pertama baca ke betul-betul. Jangan baca lentah bukang, tak mahu. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana mahu baca macam tu? Tak boleh. Baca dengan tartil. Baca dengan tertib, insya-Allah. Ramai yang sini boleh jadi pengamal perubatan. Tak dapat ngubah orang, dapat di keluarga dah cukup dah, alhamdulillah. Apa-apa berlaku tengah-tengah malam pukul 3 pagi, tiba-tiba ahli keluarga kena ganggu. Telefon Tok Imam, confirm Tok Imam tidur. Ini telefon Ustaz Habib ni mesti dapat ni. Confirm tidur, saya silent malam. Nampak? Jadi pada ketika itu kita dah ada ilmu dah.
Yang pertamanya Fatihah, ayat kursi, ni semua boleh baca. Tadi apa awal ayat alif lam mim alif lam ra tu semua ayat syifa. Kalau kena sihir, tu semua boleh guna. Itu untuk pada waktu tertentu. Contoh, kalau kena malam-malam, kita nak tunggu ustaz sampai okey. Lepas jawab, tidur balik. Kita duk menunggu sampai ke subuh, tak datang-datang. Kencing tu ustaz ni. Dah salah ke ustaz dah. Jadi bila kita ada ilmu, kita tak perlu khawatir, insya-Allah. Untuk esok harinya, siangnya baru telefon, baru cari ustaz. Saya dah buat dah macam ni malam ni, tapi kurang berkesannya. Barulah cari orang-orang yang arif tentang itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Cari orang yang arif. Jangan pergi cek pomen kereta, jenuh lah. Sakit kena sihir pergi cek pomen. Cari orang yang arif. Kalau sini ramai yang buat perubatan Islam. Salah seorangnya Al-Fadhil Ustaz Salim. Duk Bilal kita pun buat. Abang Zul Hasnan, Darul Syifa. Ada beberapa orang lagi pengamal perubatan Islam. Boleh jumpa mereka. InsyaAllah. Kalau jumpa saya kena bayar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tengok Abang Zul pun dah tunduk dah. Nak azan pun tak azan dah pukul 9. Baik, moga-moga ilmu yang kita kongsikan pada malam ini, yang kita dapat, yang saya kongsikan bersama tuan-tuan sekalian, moga-moga ianya mendatangkan manfaat yang besar buat apa kalian mengamalkannya. Moga-moga ilmu yang sedikit ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita berhajat kepada Allah dengan menggunakan ayat Al-Quran dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kalau kita ada sakit berkenaan dengan sihir ke saka ke, moga-moga dengan kita beramal dengan ayat ini, Allah Ta'ala pulihkan daripada gangguan tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia dan di akhirat kelak. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan juga urusan kita untuk menerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat bersama kita memasuki syurga Allah yang indah terperi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala silap dan salah saya mohon maaf. Kalau ada terkasar bahasa